Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Rafi bin Muhammad Riza, nombor metrik 20 BS02046. Nama saya Muhammad Syafiq bin Fauzi, nombor metrik 20 BS02050. Nama Muhammad Irfan bin Zainab Bidin, nombor matrik 20 BS02052. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita pergi kepada pendahuluan dahulu, di mana dari segi bahasanya fiqh ni ialah bermaksud kalimah, dan itu adalah maksud memahami. Yang mana yang pada keseluruhannya ia ni bermaksud memahami juga dan mendalami ilmu agama berkenaan hukum syarak. Jadi ulama juga mengkhususkan kepada memahami ajaran agama Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum amali, iaitu seperti percakapan, perbuatan tanpa menyentuh soal akidah dan akhlak. Jadi kitab fiqh manhaji ni juga dia meletakkan satu penerangan hukum-hukum yang tepat serta dalil-dalil dari Al-Quran sendirilah. Jadi antara perkara yang menjadi rujukan setiap orang Islam dengan fiqh ni adalah seperti tentang pasal muamalat, jenayat, munakahat dan sebagainya lah. Jadi dengan adanya kitab ni mestilah ada pengarang yang hebat lah. Antaranya pengarang yang menulis fiqh manhaji ni antaranya ialah Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Syekh Dr. Ali Al-Sharbaji. Seterusnya kita pergi kepada biografi penulis. Seperti mana yang kita tahu, yang bagi tahu tadi, penulis ataupun pengarang fiqh manhaji ni adalah tiga ulama, iaitu Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Syekh Dr. Ali Al-Sharbaji. Jadi kita pergi kepada satu-satu biografi mereka. Yang pertama iaitu Syekh Dr. Mustafa Al-Khin yang mana nama penuh beliau adalah Mustafa bin Sa'id bin Mahmud Al-Khin Al-Syafi'i Al-Midani Al-Dimashqi. Beliau dilahirkan pada tahun 1922 Masihi di Damsyik, Syria. Jadi Syekh Mustafa ni dia merupakan seorang yang boleh dikatakan rajin, kerana pada sebelah paginya beliau ni menuntut ilmu di sekolah, manakala di sebelah petang pula beliau ni menjadi seorang tenaga pelajar ataupun gurulah di Ma'had At-Tawjih Al-Islami. Di sekolah yang beliau mengajar tu, beliau mengajar mata pelajaran yang berkaitan dengan ilmu Islam. Tapi yang beliau mendalami ataupun yang beliau menguasai adalah ilmu bahasa Arab dan usul fiqh. Pada tahun 1949 beliau tiba di Kahirah dengan harapan untuk dia menimba ilmu ataupun untuk menuntut ilmu di Universiti Al-Azhar yang terkenal di Mesir tu lah. Jadi disebabkan dia berharap untuk belajar di Azhar, kerana supaya dia membolehkan beliau ni mengajar di sekolah-sekolah kerajaan di Syria. Jadi beliau ni ditemuduka dan juga diterima masuk di tahun ketiga kuliah syariah di Universiti Azhar. Jadi akhirnya beliau ni mendapat ijazah dengan keputusan mumtaz ataupun kepujian kelas pertama lah. Setelah 2 tahun beliau menimba ilmu ataupun menuntut ilmu di Universiti Azhar. Dan beliau juga melanjutkan pelajaran beliau ke masih Universiti Al-Azhar, cumanya dia mengambil ijazah kedoktoran PhD. Jadi antara guru-guru beliau adalah antaranya Al-Allamah Muhammad Hasan Habbanakah. Yang kedua ialah Syekh Ali bin Abdul Ghani Ad-Daqad, Syekh Muhammad Amin Suwaid, Syekh Ibrahim Muhammad Khir Al-Ghalaini dan Syekh Muhammad Zarizur. Seterusnya kita pergi kepada Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, di mana nama beliau adalah Mustafa Al-Bugha
yang dilahirkan pada tahun 1938 Masihi di Damsyik, Syria. Di Syekh Mustafa Al-Bugha ni dia menuntut ilmu di Ma'had At-Tawjih Al-Islami, sama seperti Syekh Dr. Mustafa Al-Hin tadi, yang sebagaimana kita tahu Ma'had At-Tawjih Al-Islami ni dia diasaskan oleh Syekh Hasan Al-Habbanakah, juga guru Syekh Mustafa Al-Hin tadi, pada tahun 1959 Masihi. Jadi beliau ni melanjutkan kuliah dalam bidang syariah di Universiti Damsyik dan menuntut di sana selama 4 tahun sehingga beliau ni berjaya mendapat ijazah sarjana muda pada tahun 1963. Jadi antara guru-guru Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha ni ramai guru-guru yang mengajar beliau, tapi saya akan mengambil 3 sahaja, iaitu Al-Allamah Muhammad Hasan Habbanakah, Syekh Sadiq Habbanakah dan Syekh Muhammad Quraim Rajih. Dan yang terakhir sekali ialah Syekh Dr. Ali Al-Syarbaji. Nama beliau ialah Dr. Ali Al-Syarbaji, iaitu seorang ulama yang terkenal di kota Syam. Beliau ni menjawat jawatan sebagai pensyarah di Universiti Dimashq, iaitu Universiti Ulum Al-Islamiyah. Dan antara guru beliau antaranya ialah Syekh Muhammad Khair, iaitu Syekh Mustafa Al-Khair itu sendirilah, dan Syekh Husain Khattab, Syekh Mustafa Al-Khin dan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Seterusnya, kita akan masuk pada bahagian yang kedua, iaitu keistimewaan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Okey, mempunyai 13 keistimewaan yang terdapat di kitab Al-Fiqh Manhaji. Okey, baik. Kita akan masuk satu demi satu. Okey, yang pertama, buku ini dimukadimahkan dengan pengenalan fiqh ataupun disebut sebagai madkhal am yang mengandungi pengertian. Okey, kaitan antara fiqh dan akidah, sifat fiqh dan juga pengertian istilah ilmu fiqh seperti fardu ain, yang wajib dan lain-lain. Okey, yang kedua, pengarang ada juga menyebut sifat-sifat ibadah Rasulullah SAW, okey, yang merentasi mazhab seperti cara Rasulullah berwuduk dan seterusnya, ibadah haji Rasulullah SAW dan banyak lagi. Okey, yang ketiga, pengarang juga ada menyebut wajah istidlal ataupun fiqh hadis yang boleh didapati, yang mana diambil daripada nas-nas naqli ataupun dalil-dalil naqli. Okey, yang keempat, pengarang tidak dilupakan mengepil juga bahagian yang menyebut di dalam terjemahan kitabnya yang mana daripada pendapat fuqaha. Okey, seperti Imam Al-Nawawi, Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Secara tidak langsung, dengan cara ini telah menambah khazanah ilmiah yang bertunjangkan fiqh Asy-Syafi'i. Okey. Dan yang seterusnya, ada kalinya disebut hukum-hukum dan masalah-masalah fiqhiyah di bawah satu-satu tajuk untuk menambah lagi kefahaman dan permasalahan fiqh, seperti dalam bab talak, iddah dan lain-lain. Keistimewaan kitab fiqh ni juga telah disusun bab demi bab untuk kita lebih memudahkan untuk kita membuat pencarian ataupun kita untuk contohnya kita sebagai pelajar untuk mencari bab-bab yang tersebut. Dan yang seterusnya, bahagian yang ketiga adalah kedudukan kitab sebagai bahan pengajian dalam mazhab-mazhab. Okey. Dalam penulisan, iaitu kitab, perlu kepada sesuatu penulisan yang berkaitan fiqh
yang maafkan saya, berkaitan fiqh yang membicarakan masalah-masalah yang penting beserta dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Hal ini juga menyebabkan penulis menyertakan keterangan-keterangan yang berkenaan hikmah-hikmah pensyariatan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah. Okey, dari segi metodologinya, manhaj dan sistem kitab adalah sama dalam setiap bab dan kitab. Di samping itu, buku ini juga amat masyhur, bukan sekadar di bumi Syam ataupun di tanah Arab, tetapi telah tersebar luas ataupun melebar ke bahagian Nusantara, dan yang menariknya, ia turut diajar di peringkat-peringkat masjid hingga ke Menara Gading. Menara Gading itu seperti bahagian pusat-pusat pengajian yang terdapat di serata dunia, menggunakan kitab Al-Fiqh Manhaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya kita masuk dalam perbincangan muamalat. Yang mana dalam perbincangan muamalat ni, bab yang kami pilih dalam kitab Fiqh Manhaji ini adalah bab riba dalam jual beli. Sebab apa kami memilih bab riba ni? Sebab riba ni perbincangannya lebih komprehensif, bersesuaian dengan peredaran zaman. Jadi bila kami pilih tajuk ni, kami boleh dalami lagi, kami boleh fahami lagi, kami boleh tahu lagi banyak benda tentang jual beli, tentang riba dalam jual beli, yang mana secara dasarnya perbincangan luas dan tak banyak dikupas dengan lebih dalam. Jadi kami pilih bab ni untuk kami kaji lagi, untuk kami fahami lagi tentang riba dalam jual beli. Okey, bila kita sebut tentang riba ni, dalam kitab Fiqh Manhaji ni memang sangat luas perbincangannya. Jadi dalam kitab ni dia dimulakan dengan pengenalan, sama ada ta'arifnya, jenisnya, hukumnya dan sebagainya. Dan juga dia ada pecahan kepada kaedah-kaedah yang digunakan. Contohnya kaedah menentukan barang tu sama ada sama jenis atau tidak. Dan dipecahkan lagi kepada persamaan, iaitu kewujudan, diambil kira ataupun halangannya. Dan dipecahkan lagi dengan perbincangan tentang persamaan berdasarkan keyakinan ataupun bukan andaian. Dan dari situ dipecahkan lagi, didetailkan lagi. Maksud saya pecah tu, didetailkan lagi, itu tentang jual beli muzabanah dan jual beli muhaqalah. Jadi jual beli pada hari ini kita akan bincangkan yang mana jual beli yang berkait rapat dengan muzabanah ini, iaitu jual beli araya. Jadi isu yang kita nak bincangkan atau isu yang kita nak analisis pada kali ini adalah isu berkenaan dengan jual beli araya, yang mana hadisnya berbunyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya fi khamsati awsuq atau duna khamsati awsuq. Maksudnya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kelonggaran pada jual beli araya sebanyak 5 wasaq atau kurang daripada 5 wasaq. Jadi makna mufradat daripada teks yang dibacakan tadi, kita ambil 2 mufradat, 2 perkataan yang kita akan detailkan penerangannya. Yang mana yang pertama kita ambil kalimah araya. Maksudnya dari sudut bahasa, araya ni adalah kata jamak kepada ariyah, yang bermaksud pokok yang dibiarkan oleh pemiliknya untuk dimakan sendiri. Jadi yang kedua adalah maksud daripada sudut syarak. Maksud araya ni ialah menjual kurma basah rutab yang masih di atas pokok dengan kurma kering, yang mana kita sebut tamar, secara andaian, ataupun menjual anggur dengan kismis secara andaian, kedua-duanya sama. Maksudnya kita menjual yang mana yang atas pokok tu dengan yang sudah kering, menganggap adalah jual beli yang sama. Jadi kalimah kedua adalah awsuq. Awsuq ini juga adalah kata jamak dan bagi perkataan wasaq. Itu wasaq ni bermaksud suatu sejenis sukatan. Jadi pada zaman Rasulullah SAW telah menetapkan kadar sukatan, iaitu satu wasaq ni bersamaan dengan 60 gantang. Kalau kat Malaysia ni banyak pandangan tentang satu gantang ni bersamaan dengan berapa. Jadi untuk mudah, JAKIM telah menetapkan satu gantang bersamaan dengan 2.7 kilogram.
Okey, makna ijmali pula. Makna ijmali maksudnya makna keseluruhan daripada maksud apa yang nak disampaikan daripada hadis tadi. Jadi hadis tadi nak menyampaikan tentang mana orang yang dia tidak ada duit nak beli kurma kering, tapi dalam masa sama dia ada kurma basah yang masih ada kat pokok. Jadi jual beli ni dibenarkan sebab apa? Untuk memudahkan mereka daripada susahnya nak dapat kurma seperti itu. Jadi jual beli araya ni dibolehkan selagi mana kurma yang dijual itu kurang daripada 5 wasak. Satu wasak tadi kita bincang 60 gantang. Jadi kat Malaysia ni nilai 5 wasak ni bersamaan dengan 300 gantang. Bila didarabkan dengan ni menyamai dengan 810 kilogram. Jadi hukum jual beli araya ni boleh ke tidak sebenarnya jual beli araya ni? Jadi jumhur ulama mengatakan jual beli araya ni dibolehkan. Antara dalil mereka gunakan adalah yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang jual beli muzabanah, iaitu jual beli buah-buahan dengan buah kurma atau tamar, kecuali bagi pemilik araya. Maka sesungguhnya baginda SAW telah membenarkannya untuk mereka. Jadi berdasarkan maksud hadis ni kita boleh lihat Rasulullah SAW membenarkan ataupun Rasulullah SAW memberi keringanan untuk jual beli buah kurma basah dengan buah kurma kering tadi. Sebab apa? Buah kurma ni dia boleh diandaikan ataupun dia boleh disimpan apabila kering nanti. Walaupun jual beli araya ni dibolehkan, tapi dia ada syarat-syarat yang perlu kita ikuti. Yang pertama adalah adanya keperluan untuk pembeli mendapatkan kurma kering, sama ada untuk dimakan sendiri atau diberikan kepada orang lain. Jadi kalau tak ada keperluan atau pembeli untuk nak jual beli, maka tak boleh. Yang kedua adalah pembeli tidak mempunyai wang tunai untuk membeli kurma, tetapi yang ada hanyalah kurma basah. Jadi kalau orang tu dia ada duit, maka dia tak boleh nak buat urusan jual beli araya ni. Dia kena belilah pakai duit di sendiri tu. Yang ketiga, kurma yang diniagakan secara araya maksimum 5 wasak ataupun kurang. Sekiranya lebih daripada 5 wasak, maka dia tak boleh. Dia dah melanggar syarat-syarat araya. Yang keempat, kurma basah yang masih ada pokok dianggarkan dengan jumlah kurma kering yang disukai sama tidaknya. Yang kelima atau yang terakhir kali, penyerahan dilakukan ketika majlis akad. Di mana kurma basah dipetik dari pokok, manakala kurma kering sudah disukai. Jadi kalau penyerahan dia tak boleh serah selepas daripada akad tu. Jadi sekiranya tidak menepati 5 syarat ni, maka tak sahlah jual beli araya.